ganti kepada tanwin. Maka dia ada tanwin dan ada ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah dapat lagi kita bertemu di ruangan ini. Saya cuba sedaya upaya untuk dapat sering berhubung dengan kawan-kawan walaupun dalam apa keadaan. Jadi pada hari ini saya cuba membawa satu tajuk mengenai kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harap kita dapat benar-benar menghayati detik kewafatan yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau boleh kita rasakan kita berada di dalam suasana itu bersama-sama dengan keluarga Rasulullah. Okey, kita mulakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembalinya dari Makkah mengerjakan haji wada, baginda telah memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap sedia memerangi tentera Rom. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memilih Usamah bin Zaid, iaitu anak kepada Zaid bin Harithah, untuk mengetuai peperangan ini. Walaupun waktu itu usia Usamah masih muda, Usamah diperintahkan oleh Rasulullah agar pergi ke tempat di mana ayahnya terbunuh. Pada ketika inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit di bahagian kepalanya. Kemudian kesakitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah berat sehingga Usamah menghentikan pasukannya di tempat perkhemahan tersebut dan menantikan apa yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ini. Diceritakan bahawa bermulanya sakit Rasulullah adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Sa'ad dari Abu Muwaihibah, bekas hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Dia berkata, Rasulullah berkata, wahai Abu Muwaihibah, aku diperintahkan untuk meminta keampunan bagi penghuni kubur di perkuburan Baqi' ini, maka marilah pergi bersamaku. Kemudian kata Abu Muwaihibah, kemudian aku pergi bersama baginda. Ketika kami sampai, baginda mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Ini Assalamualaikum wahai ahli kubur lah. Semoga diringankan siksa ke atas kamu
kerana dosa yang pernah kamu lakukan, seperti yang pernah dilakukan manusia. Bermacam-macam fitnah yang datang seperti kepulan-kepulan malam yang gelap silih berganti dan akhirnya lebih buruk dari yang pertama. Kemudian baginda pun menghampiriku lalu bersabda, sesungguhnya aku diberikan pintu kekayaan dunia dan yang abadi di dalamnya selama-lamanya. Kemudian aku disuruh memilih antara dunia atau menemui Tuhanku dan syurga. Aku berkata kepada baginda, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Ambillah kunci-kunci dunia dan abadi di dalamnya dan syurga. Rasulullah bersabda, demi Allah, tidak wahai Muwaihibah, aku telah memilih bertemu dengan Tuhanku dan syurga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan keampunan untuk penghuni Baqi' dan meninggalkan tempat itu. Sejak itulah Rasulullah SAW mula merasa sakit dan kemudian meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa sekembalinya dari Baqi', Rasulullah SAW disambut oleh Aisyah lalu berkata, Rasulullah berkata, aduh, sakit sungguh kepalaku. Lalu Rasulullah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah Aisyah, kepalaku terasa sangat sakit. Sakit kepalanya itu semakin lama semakin bertambah berat sehingga menyebabkan demam yang kuat. Rasulullah SAW sakit pada akhir bulan Safar tahun ke-11 Hijrah. Dan sepanjang tempoh sakitnya, baginda berada di rumah istrinya Maimunah. Apabila sakitnya semakin berat, baginda meminta izin daripada isteri-istrinya untuk tinggal di rumah Aisyah. Ketika keluar dari rumah, baginda dipapah oleh Abbas bin Abdul Muttalib, itulah bapa saudara dia, dan Ali bin Abi Thalib, menantu dia, sehingga masuk ke rumah Aisyah. Di rumah Aisyah radhiyallahu anha, sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah tenat. Para sahabat mula bertambah cemas dan merasa sedih melihat keadaan Rasulullah SAW. Kemudian baginda Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, siramlah aku dengan 7 gayung air kerana aku ingin keluar bertemu dengan mereka untuk berbicara. Selepas itu, keluarlah Rasulullah SAW menemui para sahabat dan mengimami mereka dan berkhutbah kepada mereka. Rasulullah SAW keluar dengan kepalanya terasa pening lalu duduk di atas mimbar. Pada awalnya Rasulullah SAW berdoa dan meminta keampunan untuk para mujahidin Uhud. Lalu bersabda, seorang hamba diberi pilihan oleh Allah antara kekayaan dunia atau kembali ke sisinya. Lalu hamba itu memilih kembalinya ke sisinya. Serta merta Abu Bakar menangis kerana mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata dengan suara yang keras, kami tebus engkau dengan bapa-bapa kami dan ibu-ibu kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tunggu sebentar wahai Abu Bakar. Wahai manusia, orang yang paling bermurah hati kepadaku dengan hartanya dan persahabatannya adalah Abu Bakar. Seandainya aku hendak mengangkat orang sebagai Khalil, iaitu teman kesayangan, maka Abu Bakarlah Khalilku, teman kesayanganku. Akan tetapi persaudaraan yang sejati adalah persaudaraan Islam. Tidak boleh ada lorong Abu Bakar. Sesungguhnya aku adalah tanda pemberi petunjuk bagi kalian
dan aku menjadi saksi ke atas kalian. Demi Allah, sesungguhnya ketika ini aku melihat telagaku. Sesungguhnya aku telah diberi kunci-kunci dunia. Demi Allah, aku tidak takut kalian akan menjadi musyrik sesudahku. Tiada, tapi aku takut kalian akan berlomba-lomba merebut kekayaan dunia. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dan sakitnya semakin tenang. Ketika subuh hari Isnin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijrah, apabila para sahabat dan umat Islam hendak masuk ke masjid untuk menunaikan salat subuh, Rasulullah SAW menyuruh Aisyah menjurus air ke badannya kerana ketika itu baginda merasa dirinya dalam keadaan demam, panas. Apabila baginda merasakan tidak mampu untuk keluar solat, maka baginda berkata kepada Aisyah, suruhlah Abu Bakar keluar solat bersama umat Islam. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Bakar seorang lelaki yang lembut hatinya. Apabila dia berdiri di tempatmu ya Rasulullah, maka orang tidak akan mendengar bacaannya kecuali tangisannya. Rasulullah SAW tetap menyuruh Aisyah bagaimana kata-katanya sebelum ini, iaitu menyuruh Abu Bakar solat bersama-sama umat Islam. Maka solatlah Abu Bakar mengimami umat Islam sebanyak 17 waktu, bermula daripada waktu Isya malam Jumaat sehingga akhir subuh hari Isnin. Tiba-tiba Rasulullah SAW menyelak langsir biliknya sambil tersenyum memandang kepada mereka yang sedang berbaris untuk menunaikan solat subuh. Kemudian Abu Bakar mengundur ke belakang kerana ingin memberikan tempat kepada Rasulullah SAW, kerana beliau menyangka Rasulullah SAW sudah kembali sihat. Namun Rasulullah SAW terus memberikan isyarat dengan tangannya kepada Abu Bakar supaya mereka semua tetap meneruskan solat. Kemudian Rasulullah SAW duduk di samping Abu Bakar. Lalu Abu Bakar solat mengikut solat Rasulullah SAW yang dilakukan dengan keadaan duduk, sementara mereka yang lain mengikut solat Abu Bakar. Umat Islam merasa gembira kerana mereka menyangka dengan keluarnya Rasulullah SAW itu bermakna baginda sudah kembali sihat. Tetapi sebenarnya sakitnya bertambah teruk ketika itu. Itulah kali terakhir Rasulullah menunaikan salat bersama-sama umat Islam. Kemudian Rasulullah SAW menutup kembali langsir biliknya, dan itulah juga pandangan terakhir Rasulullah kepada para sahabatnya dan umat Islam sebagai membuktikan bahawa Rasulullah SAW sangat sayang kepada sahabat serta umatnya. Rasulullah SAW kembali ke bilik Aisyah, lalu berbaring menyandarkan kepalanya ke dada Aisyah untuk menghadapi sakaratul maut. Tatkala Rasulullah SAW di atas pangkuan Aisyah, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seraya memberi salam. Aisyah pun pergi ke muka pintu dan bertanya, apa hajat tuan datang ke sini? Lalu tetamu itu menjawab, aku ingin menemui Rasulullah.
Aisyah menyatakan bahawa baginda sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Bermaksud, baginda sedang berperang dengan kesakitannya. Lalu Aisyah mengatakan, ulanglah, orang tadi memberi salam untuk kali keduanya. Namun begitu jugalah jawapan yang diberi oleh Aisyah. Dan apabila kali yang ketiga, baginda sallallahu alaihi wasallam terdengar suara itu dan terlintas di hatinya bahawa baginda amat kenal dengan suara itu. Lalu baginda mengatakan kepada Aisyah, suruh orang itu masuk. Dan baginda berkata kepada Aisyah, kamu kenal siapa dia? Aisyah menjawab, tidak. Kata baginda, dialah pemutus kesenangan dunia. Dialah pemisah orang yang disayangi. Dialah Israel. Malaikat maut. Kemudian baginda bertanya kepada Israel, apa tujuan kedatangannya? Lalu Israel berkata, Allah perintahkan aku mencabut nyawamu. Tetapi sekiranya diizinkan olehmu ya Rasulullah. Jika tidak, Allah mengarahkanku kembali. Nabi bertanya, di mana kau tinggalkan sahabatku Jibril? Malaikat Israel menjawab, aku tinggalkan dia di langit dunia. Jawab Israel, kenapa? Tanya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sanggup melihatmu menghadapi sakaratul maut. Panggillah dia. Pinta baginda. Sejurus daripada itu, malaikat Jibril pun turun berada di sisi Rasulullah SAW. Baginda bertanya kepada Jibril, wahai kekasihku, kenapa kau lambat datang menziarahiku? Bercucuran air mata Jibril tanpa sebarang suara kerana menahan sebab melihat kekasihnya Muhammad berada dalam kesakitan. Israel pun meminta keizinan baginda untuk menjalankan tugasnya. Lalu baginda berkata, lakukanlah. Apabila roh ditarik dari itu ubun-ubun, baginda mengerang kesakitan sambil berkata, wahai Israel, sakitnya mati. Mengalir air mata Israel seraya menjawab, tidak pernah aku mencabut roh seseorang selembut ini melainkan kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kesakitan, berpeluh dahi baginda menahan kesakitan sakaratul maut. Wahai kekasihku Jibril, sakitnya mati ini. Bagaimana umatku mampu menanggungnya? Malaikat Jibril tidak mampu berkata-kata, hanya air mata yang mengalir. Baginda berkata, wahai kekasihku Jibril, kenapa kamu tidak menjawab? Dan kenapa kamu berpaling? Adakah kamu benci melihat wajahku? Barulah Jibril bersuara, wahai kekasihku, sebenarnya aku tidak sanggup melihat kau dalam keadaan begini. Jibril menangis semahunya. Wahai Jibril, sakitnya mati ini, bagaimana umatku mampu menanggungnya? Wahai Jibril, kumpulkan sakit mati seluruh umatku, biar aku yang tanggung sekarang ini. Begitu sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada umatnya dan bimbang umatnya tidak mampu menahan sakitnya mati. Namun permintaannya tidak diperkenankan Allah. Baginda membuat permintaan kepada Jibril. Wahai Jibril, berilah berita gembira kepadaku sebelum aku meninggalkan dunia. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa seluruh pintu-pintu syurga dibuka dan para bidadari sedang berhias-hias menanti rohnya. Kata Rasulullah SAW, wahai Jibril, aku masih tidak gembira
berilah berita gembira kepadaku sebelum aku meninggalkan dunia ini. Jibril berkata, sesungguhnya seluruh para malaikat sedang berbaris di langit dunia menantikan rohmu diangkat. Rasulullah mengulangi lagi katanya, wahai Jibril, ianya masih tidak menggembirakan aku. Ya Jibril, berilah berita gembira kepadaku. Malaikat Jibril pun mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memberi jaminan bahawa tidak akan masuk syurga umat-umat lain melainkan umatmu dahulu memasukinya. Tersenyum Rasulullah mendengar. Tersenyum Rasulullah mendengarnya. Hal ini membuktikan cintanya Rasulullah, cintanya yang mendalam kepada umatnya. Apa yang kita lihat daripada dialog antara Rasulullah dengan Jibril itu sehinggakan jawapan yang akhir daripada Jibril itu memberi kepuasan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah apa dia jawapan yang akhir tadi. Ini Allah memberi jaminan bahawa tidak akan masuk syurga umat-umat lain melainkan umatmu, umat Nabi Muhammad dahulu yang memasukinya. Kita dapat melihat juga detik-detik terakhir Rasulullah kan wafat tu, beberapa perkara yang dianggap sebagai yang aneh juga telah berlaku. Contohnya, Aisyah telah pernah berkata, antara nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepadaku ialah Rasulullah SAW wafat di dalam rumahku semasa giliranku dan dirangkulnya aku antara dada dan leherku dan Allah mengumpulkan air liurku dan air liur baginda ketika kewafatanku. Bagaimana kita nak memahami hadis ini? Tiga perkara yang Aisyah kata sebelum Rasulullah wafat. Dia mendapat tiga ni. Yakni pada masa tu Abdul Rahman bin Abu Bakar, iaitu anak kepada Abu Bakar. Masa Rasulullah sedang menghadapi sakaratul maut tu, anak kepada Abu Bakar, kita kata adik lah kepada abang kepada Sayyidina Aisyah, masuk sambil memegang kayu sugi. Masuk ke rumah Rasulullah sambil memegang kayu sugi. Ketika itu aku sedang, kata Aisyah, aku sedang meriba Rasulullah SAW. Lalu aku lihat baginda memandang ke arah Abdul Rahman. Dan aku sedar bahawa baginda tertarik dengan kayu sugi itu. Aku pun berkata kepada Rasulullah, mahukah aku ambilkan kayu sugi untukmu? Baginda mengisyaratkan dengan kepalanya tanda setuju. Lalu aku hulurkan kayu sugi kepadanya, tetapi terasa keras olehnya. Aku pun berkata, maukah aku lembutkannya untukmu? Baginda mengisyaratkan dengan kepalanya tanda setuju. Lalu aku lembutkan. Kemudian baginda menyuruh supaya disugi. Dalam satu riwayat yang lain menyebutkan, baginda bersugi dengan kayu sugi dengan cara yang lebih baik daripada persugiannya selama ini. Ketika itu, di hadapan baginda ada bekas
kecil berisi air. Baginda mencelupkan tangannya ke dalam bekas itu. Kemudian menyapukan ke mukanya sambil bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakarat. Seperti mana yang disebut di dalam hadis. Disebut inna lil mauti la sakarat. Sakitnya sakaratul maut itu. Sebaik saja selesai bersugi, baginda mengangkat tangannya atau jarinya serta mendongak pandangannya ke bumbung. Ketika itu bibirnya bergerak. Aisyah merapatkan kepadanya dan mendengar baginda menyebutkan perkataan akhir Rasulullah. Apa disebut? Itulah ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi menyebut ni. Ayat Quran ni kan? Ayat Quran. Ya itulah yang maknanya sama-sama orang yang engkau berikan nikmat pada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Kemudian dia menyebut lagi sambil memohon, ya Allah, ampunkanlah daku dan rahmatilah aku serta pertemukanlah aku dengan teman yang tinggi. Teman yang tinggi disebutkan apa yang kita baca dalam hadis itu ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, disebut 3 kali. Baginda mengulangi kalimah yang akhir itu sebanyak 3 kali. Kemudian tangannya terkulai layu dan baginda pun bertemu dengan temannya yang tertinggi, Rafiqil A'la, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat baginda, kematian baginda ialah ketika matahari sudah meninggi, iaitu pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Usia baginda ada yang mengatakan 63 tahun. Pun ada riwayat mengatakan wafatnya genap 60 tahun 4 hari. Ada yang kata gitu. Adalah macam-macam riwayat. Kemudian apa yang kita lihat selepas itu, iaitulah maknanya berita ini tergempar lah. Berita wafatnya Rasulullah ni menggemparkan, tersiar penduduk Madinah, terasa suasana sekeliling dan ruang angkasanya bagaikan gelap gelita. Anas berkata, aku tidak pernah melihat hari yang paling baik dan berseri-seri melainkan hari Rasulullah sampai kepada kami, dan aku tidak pernah melihat hari yang paling buruk dan gelap melainkan hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda wafat, Fatimah berkata, wahai ayahanda kesayanganku yang telah menyahut panggilan Tuhannya, wahai ayahanda kesayanganku, syurga Al-Firdaus tempat kembalinya, duhai ayahanda kesayanganku, kepada Jibril kami sampaikan berita kewafatannya. Dan kita lihat bagaimana sikap sahabat-sahabat, sikap sahabat-sahabat seperti Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Kita lihat bagaimana sikap Sayyidina Umar. Umar bin Al-Khattab yang ketika berita kematian Rasulullah SAW telah menyebabkan dia hilang pertimbangan, lalu bangun dan berkata,
ada beberapa orang lelaki munafik mendakwa bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mati, akan tetapi baginda pergi bertemu Tuhannya, sebagaimana Musa bin Imran yang menghilangkan diri daripada kaumnya selama 40 hari. Kemudian dia kembali kepada kaumnya setelah orang menyatakan dia telah mati. Demi Allah, Rasulullah SAW akan kembali dan memotong tangan dan kaki orang yang mengatakan baginda telah mati. Dia kata, siapa yang kata Rasulullah dah mati, dia akan potong tangan dan kaki orang tu. Itu sikap Sayyidina Umar yang terlalu kasih dan sayangnya kepada Rasul. Kita lihat seorang sahabat lagi, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar bergegas memucut kudanya dari rumahnya sehingga apabila sampai dia pun masuk ke masjid tanpa berbicara sepatah kata pun dengan orang-orang di situ. Setelah masuk menemui Aisyah, dia terus meluru kepada Rasulullah SAW yang ketika itu sudah ditutupi dengan pakaian buatan Yaman. Lalu disingkapkan wajah Rasulullah, kemudian dipeluk dan diciumnya. Baginda seraya dia menangis. Kemudian dia berkata, demi bapa dan ibuku, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian untuk kematian yang telah ditetapkan ke atas engkau, telah pun engkau hadapinya. Kemudian Abu Bakar keluar, sedang ketika itu Umar masih lagi melontarkan kata-katanya kepada orang-orang ramai. Lalu dia berkata, Abu Bakar kata, duduklah wahai Umar. Tetapi Umar enggan duduk. Lalu orang ramai beralih tumpuan kepada Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Abu Bakar pun berkata, barang siapa di kalangan kamu yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Tetapi barang siapa di kalangan kamu yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak mati. Allah telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Kalau kita jumpa ayat ni, baca ayat ni di dalam Ali Imran, inilah ayat yang dibaca oleh Abu Bakar kepada Sayyidina Umar. Maksudnya, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berpaling tadah menjadi kafir? Ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Ibnu Abbas berkata, demi Allah, seakan-akan manusia tidak pernah mengetahui bahawa ayat ini pernah diturunkan sehinggalah Abu Bakar membacanya. Lalu semua orang mengambil ayat itu daripada Abu Bakar, lantas semua orang yang mendengar ayat itu, ayat yang dibicara itu, turut membacanya. Ibnu Al-Musayyib berkata, Umar menyebutkan, demi Allah, sebaik saja aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat itu, maka aku menjadi lemah longlai sehingga tidak berdaya untuk berdiri. Akhirnya aku rebah ke bumi tak kala mendengar Abu Bakar membacanya. Maka yakinlah aku bahawa Nabi SAW telah wafat. Nah, begitulah. Kita lihat ya, bagaimana keadaan setelah wafatnya Rasulullah, keadaan sahabat dan keadaan umat Islam pada ketika itu. Moga-moga ianya memberi sedikit keinsafan kepada kita bahawa
Rasulullah juga menghadapi sakaratul maut. Rasulullah makhluk yang maha agung di sisi Allah. Tidak ada makhluk yang lebih agung daripada Rasulullah. Tetap juga menghadapi sakaratul maut. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis Ustazah. Habis. Berapa minit? Rasanya macam setengah jam. Setengah jam ya? Okey. Tak apa, okey lah kot peringatan tak. Okey lah. Atau kita nanti yang dimulakan dengan lafaz apabila ayat yang dimulakan dengan Saya tutup lafaz recording